Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan pendedahan daripada Ketua Polis Negara yang pastinya akan membuatkan Sanusi pening kepala dan Sanusi mungkin akan menyesali perbuatan beliau baru-baru ini. Pada itu, Ketua Polis Negara mengatakan bahawa perbuatan menunjuk kertas undi di pangkah adalah salah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein menegaskan, tindakan menunjukkan kertas undi yang sudah dipangkah kepada umum adalah satu kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Razarudin berkata, polis akan menjalankan siasatan sekiranya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap kes terbabit. Setakat jam 6 petang kemarin, belum ada mana-mana pihak tampil membuat laporan berhubung perkara itu. Sekiranya ada laporan, kita akan siasat, kata Ketua Polis Negara pada sidang akbar di Bukit Aman pada Sabtu yang lepas. Pada Sabtu yang lalu, media melaporkan Menteri Besar Kedah sementara pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, didakwa melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 apabila secara sengaja menayangkan kertas undi kepada petugas media. Perbuatannya mengundang kritikan pengguna media sosial yang berkongsi gambar Muhammad Sanusi mempamerkan kertas undi berkenan ketika gambarnya direkam petugas media sebelum ia dimasukkan ke dalam kotak undi. Pada sidang akbar sama, Razarudin berkata, pihaknya berpuas hati dengan perjalanan pilihan raya negeri PRN yang berlangsung di 6 negeri tersebut. Kita memang sentiasa bersiap siaga. Saya amat berpuas hati dengan penugasan mereka di lapangan, ujar beliau lagi. Namun demikian, seperti yang kita telah tahu, Sanusi kata perbuatan beliau sebenarnya tidak disengajakan. Beliau bukan menayangkan kertas undi beliau, kata Sanusi, tetapi beliau diminta, Sanusi kata beliau diperkena oleh media. Kerana menurut Sanusi, media mahu Sanusi menunjukkan kertas undi itu, tetapi oleh kerana tergesa-gesa, kata Sanusi, kertas itu terbuka sendiri dan waktu itulah media menggambarnya, kata beliau. Dan selain itu, Sanusi juga kata bahawa dalam banyak-banyak gambar yang diambil oleh media, kenapa gambar itu juga yang ditularkan, kata Sanusi. Tapi terpulanglah pada anda untuk menilai gambar tersebut. Dalam ruangan ini saya sisipkan kepada anda keadaan gambar sebenar itu, yang mana Sanusi sedang memegang kertas undi yang telah berpangkah tersebut. Adakah pada pendapat anda ada bekas telah dilipat ataukah memang ditiup angin atau sebagainya? Anda lihat betul-betul gambar itu? Apa pendapat kamu? Cuba perhatikan betul. Bolehkah ada anginkah atau terbuka secara tidak sengajakah atau sebenarnya apa yang berlaku? Dan Sanusi kata dia diperkena oleh media pula. Kali ini salah angin, salah kelang kabut dan salah media pula. Tak tahulah, saya pun tidak tahu siapa sebenarnya yang salah. Adakah ini akan membuatkan Sanusi akan didakwa pula? Dan ada yang bertanya, kalau betul Sanusi melakukan kesilapan tersebut ataupun didakwa melakukan kesalahan tersebut di bawah kesalahan perkara tersebut, adakah Sanusi akan kehilangan kelayakan sebagai ahli ahli Dewan Undangan Negeri pula? Kerana kalau dia bersalah, akta tersebut menyebut kesalahan itu boleh dipenjara sehingga setahun dan denda sehingga RM3,000 atau kedua-duanya sekali. Kita tunggulah nanti adakah orang yang akan melaporkan dan adakah akan ada siasatan lanjut terhadap Sanusi. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada ramai orang kata kalau benar Zahid Hamidi letak jawatan, ianya akan menyumbang kerugian kepada Pakatan Harapan. Tapi sebenarnya, ini yang berlaku.
Kalau berlaku perubahan kepimpinan UMNO lepas PRN, ini sebenarnya menguntungkan Anwar. Ini satu berita buruk untuk Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Disangkakan rancangan mereka untuk mahu Zahid Hamidi meletakkan jawatan satu keuntungan kepada Perikatan Nasional. Rupa-rupanya itu adalah kerugian kepada mereka dan menjadi keuntungan kepada Anwar Ibrahim. Dengarkan ulasan ini dipetik daripada Malaysia Kini dan disampaikan oleh penganalisis politik yang berwibawa. Selepas mengalami kemerosotan besar dalam 6 pilihan raya negeri, terdapat suara-suara tidak puas hati mula kedengaran dalam UMNO. Namun, jika berlaku perubahan dalam kepimpinan UMNO, ia mungkin akan menguntungkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Penganalisis politik Wong Chin Huat percaya sudah tiba masanya Anwar menjalinkan hubungan lebih erat dengan UMNO BN dan bukannya bergantung atas batang tubuh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Menurut beliau, 30 kerusi parlimen yang dimiliki UMNO merupakan aset dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Namun Zahid sendiri sering menjadi sasaran pihak lawan dalam pilihan raya. Masalah pertama, Perikatan Nasional dalam ceramah mereka sering menjadikan Zahid sebagai sasaran serangan, membangkitkan kemarahan golongan Melayu Pertengahan dan akar umbi UMNO yang merasa terasing. Adalah sesuatu yang strategik bagi Perdana Menteri mengukuhkan hubungan kerajaannya dengan UMNO sebagai sebuah institusi dan bukannya pemimpin UMNO secara individu, katanya kepada Malaysia Kini. 6 pilihan raya negeri pada Sabtu menyaksikan Pakatan Harapan BN mengalami kerugian besar walaupun berjaya mengekalkan penguasaan ke atas Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Kedua-dua gabungan itu disapu bersih di Terengganu dan BN juga gagal memenangi seberang kerusi di Kedah. Ia merupakan prestasi memalukan Barisan Nasional sejak pilihan raya umum November tahun lalu yang menyaksikan gabungan parti politik tertua itu hanya memperoleh 30 kerusi daripada 222 kerusi parlemen. Walaupun mencatatkan prestasi buruk, BN menyertai Kerajaan Persekutuan selepas Zahid berjaya meyakinkan gabungan itu untuk menyokong Anwar dan membantu mendapatkan jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan perpaduan. Pun begitu, Zahid yang berdepan 87 pertuduhan di mahkamah termasuk kes rasuah melibatkan Yayasan Akal Budi sering menjadi modal kempen bagi PN untuk menggambarkan PHBN sebagai korup. Wong yang merupakan pensyarah di Universiti Sunway berkata, timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan mungkin pilihan terbaik untuk meneruskan kelangsungan UMNO dan PH. Jika UMNO boleh merundingkan perjanjian agar Tokmat menggantikan Zahid, ini adalah yang terbaik untuk kepentingan Perdana Menteri, tambahnya. Berkongsi sentimen serupa ialah Ko Ying Hui dari Universiti Malaya yang percaya bahawa sekiranya Zahid terus menerjui UMNO, ia hanya akan merugikan parti itu dan juga Anwar. Ini akhirnya akan memberikan kesan kepada kerjasama PHBN terutama dalam persiapan menghadapi pilihan raya umum akan datang, katanya. Sekiranya Zahid terus mengawal UMNO, saya rasa akan ada banyak tekanan terhadap Anwar daripada sekutunya dalam PH atau mereka pasti akan menunjukkan impak itu terhadap kerjasama mereka di peringkat persekutuan. Kita boleh menjangkakan kesulitan mengekalkan kerjasama ini dan dalam jangka masa panjang mereka akan memikirkan bagaimana untuk menghadapi pilihan raya umum, kata Ku kepada Malaysia Kini. Ini bukan kali pertama Zahid mendapat tekanan untuk melepaskan jawatan dalam UMNO. Zahid pernah menghadapi tekanan dari dalam parti itu selepas PRU 15 pada November lalu, tetapi dia kemudian bukan sekadar berjaya mengembalikan semula cengkaman terhadap parti itu, malah menyingkirkan seteru politiknya dalam UMNO. Selepas PRN Sabtu lalu, sentimen serupa dihidupkan semula. Mereka yang menyuarakan semula sentimen berkenan termasuk Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh yang mengatakan kezaman UMNO untuk berubah perlu dilakukan jika mahu parti itu kekal relevan. Ramai pemerhati politik menjangkakan Zahid tidak akan tunduk kepada desakan agar dia meletakkan jawatan, sebaliknya akan melawan sehingga mungkin terhadap
sebarang usaha mencabar kedudukannya. Ku berkata, ini terutamanya kerana Zahid perlu memegang jawatan tertinggi berikutan kes rasuah yang dihadapinya. Pertelingkahan dalam UMNO adalah sesuatu yang nyata dan kedudukan Zahid juga tidak sepenuhnya kuat. Tetapi kes rasuah itu akan membuatkan dia melakukan apa sahaja yang boleh, kata beliau lagi. Penganalisis O.A. Sun juga berkongsi pandangan sama. UMNO adalah parti yang mempunyai banyak puak pada satu masa dan sudah tentu sesetengah puak termasuk mereka yang sehaluan dengan Hisham, bekas naib Presiden UMNO Hishamuddin Hussein dan sebagainya akan mencari pelbagai alasan untuk mencabar Zahid. Tetapi akhirnya saya rasa Zahid masih mendapat banyak sokongan akar umbi dalam UMNO, katanya. Yang merupakan fellow Kanan Institute Hal Ehwal Antarabangsa Singapura juga percaya Muhammad selaku timbalan Zahid tidak mempunyai keberanian untuk membuat sebarang tindakan terhadap Presiden parti itu dalam masa terdekat kerana cengkamannya ke atas UMNO. Bukan semudah itu untuk menjatuhkan Zahid. Dan Tokmat sebagai seorang yang agak berhati-hati, saya tidak fikir dia akan berbuat demikian sekurang-kurangnya tidak buat masa ini, tambahnya. Sementara itu, dan seorang lagi ahli akademik dari Universiti Malaya, Awang Azman Awang Pami, berkata, Zahid tidak seharusnya dipersalahkan atas prestasi buruk UMNO dalam pilihan raya negeri. Menurut Awang Azman, UMNO perlu menjadikan keputusan itu sebagai tanggungjawab bersama. Merujuk kekalahan berterusan UMNO di negeri-negeri yang dikuasai PN, seperti Kelantan dan Terengganu, dan kemenangan yang dicatatkan di Negeri Sembilan, dia berkata kempen pilihan raya melibatkan usaha dari atas ke bawah. Pemimpin di peringkat cawangan termasuk pemuda, putri dan ketua wanita UMNO juga bertanggungjawab sama ada menang atau kalah. Jadi, ini perlu dilihat dari perspektif mekanisme yang menyeluruh, kata Awang Azman. Bagi pula, kemerosotan besar sokongan dalam pilihan raya itu juga dikaitkan dengan penolakan masyarakat Melayu arus perdana terhadap idea madani yang dikemukakan Anwar. Kumpulan ini katanya lebih selesa dengan PN dan PAS, khususnya kerana ideologi mereka yang lebih konservatif, manakala kerajaan perpaduan yang diketuai Anwar menangani isu yang timbul dengan memberi pendekatan yang lebih kepada kebimbangan sosial ekonomi. Keputusan menunjukkan majoriti Melayu atau Melayu arus perdana lebih suka pandangan sosial politik yang lebih konservatif berorientasikan agama di negara ini dan PAS menerimanya dan mereka memenangi banyak kerusi. Anwar dan kerajaan perpaduannya cuba mengatasi isu ini dengan menekankan kebimbangan sosial ekonomi dan sebagainya dengan dasar mereka. Jadi, keseluruhan idea madani tidak menarik minat majoriti atau kelompok Melayu arus perdana, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin letak jawatan? Itu satu persoalan yang amat besar yang pasti sedang berlegar-legar di media sosial sekarang. Ada yang Muhyiddin kata Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi perlu letak jawatan. Tapi sebenarnya pada masa yang sama dia tidak sedar bahawa menurut Sabudin Hussein, Muhyiddin pun perlu letak jawatan juga. Muhyiddinlah yang sepatutnya letak jawatan, kata Sabudin. Dan Hadi Awang lebih berwibawa untuk memimpin Perikatan Nasional. Jangan skip video ini, ikuti terus ulasannya kerana ini pasti akan membuka minda Anda dan Anda share video ini supaya semua orang tahu bahawa kenapa Muhyiddin sepatutnya letak jawatan dan Hadi Awang lah yang lebih berwibawa memegang atau memimpin Perikatan Nasional. Sejak semalam, beredar satu poster di media sosial tentang kedudukan parti yang mentadbir negeri-negeri sebaik berlabuhnya tirai Perikatan Nasional atau PRN Pilihan Raya Negeri. Disebutkan dalam poster itu, PAS kini mentadbir negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Barisan Nasional mentadbir Perak, Pahang, Johor dan Melaka. PH pula mentadbir Selangor Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. GRS di Sabah serta di Sarawak.
GPS di Sarawak. Persoalan sekarang ialah di mana Parti Bersatu, di mana yang diketuai atau ditakbil oleh Parti Bersatu. Ini satu pendedahan yang menarik perhatian saya, yang saya membuka minda saya daripada Sabudin Hussein. Oh, terbukti dan ramai kini tersedar bahawa Bersatu sebenarnya tidak memiliki satu pun negeri di bawah takbirannya di negara ini. Kesian kan? Kesiannya. Setelah berakhirnya Perikatan Nasional yang memperlihatkan hajat besar Perikatan Nasional untuk menawan negeri di kawal Pakatan Harapan, khususnya Selangor, tidak menghasilkan kejayaan. Ketiadaan negeri ditabir Bersatu ini juga menyerlahkan satu lagi, sisi kegagalan Muhyiddin Yassin selaku presiden parti tersebut. Adalah jelas lagi nyata kini, parti yang benar-benar unggul dalam Perikatan Nasional ialah PAS dan bukannya Bersatu. Menyusuli kejayaan memenangi paling banyak kerusi parlimen pada PRU 15 lalu, pencapaian PAS sekali lagi amat membanggakan dalam PRN yang baru saja berakhir Sabtu lalu. Di Kedah, Kelantan dan Terengganu, tanpa Bersatu dan PAS bergerak secara solo pun, sebenarnya mereka mampu mencipta kejayaan yang gemilang. Tidakkah dengan keadaan ini, Muhyiddin sepatutnya ada sedikit rasa malu dan wajar meletak jawatan selaku pengerusi Perikatan Nasional? Di sisi yang lain pula, jika dibandingkan antara PAS dengan Bersatu, parti pimpinan Hadi Awang itu juga sentiasa jelas salah tuju perjuangannya serta amat berwibawa di mata pengundi. Sebab itu yang benar-benar diterima oleh pengundi Melayu ialah PAS, dan apa yang berlaku sepanjang kempen adalah kebangkitan gelombang hijau dan bukan gelombang biru kelabu. Dengan kedudukan parti yang kukuh, berwibawa dan sentiasa berkembang, ahli parlimen lebih ramai serta menguasai 4 negeri. Perikatan Nasional sepatutnya lebih wajar diketuai oleh pemimpin daripada PAS berbanding Bersatu. Lalu, bila lagi Muhyiddin nak letak jawatan dan serah jawatannya kepada Hadi Awang? Tidak harus kita lupa, satu lagi kecacatan Muhyiddin sebagai pemimpin ialah beliau kini merupakan kluster mahkamah sama seperti Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dalam kedudukan demikian, selain tidak pernah bersedia melepaskan jawatannya dalam parti, Muhyiddin diketahui masih lagi bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri. Jika peluang terbuka, pasti Muhyiddin lebih menomorsatukan dirinya untuk mengisi jawatan Perdana Menteri berbanding Hadi Awang atau Hamzah Zainuddin. Dalam hal ini, apa bezanya beliau dengan Zahid Hamidi? Lebih daripada itu, di ketika menantunya sendiri sedang dicari SPRM dan dipercayai berada di luar negara sejak Mei lalu, beliau terbukti gagal memainkan peranan yang signifikan. Sama ada memberi maklumat di mana menantunya itu berada atau mengarahkannya balik dengan segera. Sebagai bekas Perdana Menteri dan masih bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri, Muhyiddin seharusnya sedar beliau ada tanggung jawab moral untuk memastikan dirinya serta ahli keluarganya sentiasa patuh kepada undang-undang negara. Kalau itu tidak mampu dilakukan, lebih baik jangan bertangguh lagi, letak jawatan dan serahkan saja jawatan pengerusi Perikatan Nasional kepada Hadi Awang. Saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan ulasan dan penulisan daripada sabudinhussein.com ini, apa pendapat Anda tentang ulasan kali ini? Pertama, di mana negeri yang dikuasai Bersatu? Tiada. Kesiannya, kata Sabudin. Kedua, mengapa Muhyiddin yang bercita-cita mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi ini, yang dilihat bercita-cita mahu jadi Perdana Menteri sekali lagi ini, gagal ataupun masih Muhyiddin seharusnya sedar beliau ada tanggung jawab moral untuk memastikan dirinya serta ahli keluarganya sentiasa patuh kepada undang-undang negara, khususnya dengan mengarahkan atau memberi maklumat di mana menantunya berada dan mengarahkannya balik segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.